Hai, pada hari ini kita akan membincangkan epistemologi dan ini adalah grup kami. Epistemologi ilmu. Epistemologi mempersoalkan perkara seperti fokus utama epistemologi. Kesan epistemologi membantu seseorang untuk mengetahui perkara yang ada dalam sesuatu bidang, termasuklah perkara yang tidak berkaitan dengan sesuatu bidang tersebut. Ia juga membantu memahami cara dan arah manusia berfikir. Falsafah dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan merujuk kepada kefahaman manusia kepada dan terhadap sesuatu perkara yang mana ia merupakan kefahaman yang sistematik dan diusahakan secara sedar. Hubungan falsafah dengan sains. Sains pada awalnya merupakan sebahagian daripada cabang falsafah kerana falsafah merupakan induk bagi segala ilmu pengetahuan yang ada. Kesan daripada revolusi sains menjadikan falsafah pemikiran barat menjurus pada 3 aliran falsafah ilmu, iaitu rasionalisme, empirisisme dan skeptisme. Rasionalisme dipelopori ahli falsafah pada abad ke-17 dan 18 seperti Rin. Rasionalisme menekankan kepada kemampuan akal atau autoriti akal fikiran untuk memperoleh ilmu. Empirisme pula dipelopori oleh ahli falsafah British pada abad ke-18 seperti David Hume. Empirisme berasal dari bahasa Yunani empirikos. Skeptisme juga dipelopori oleh David Hume daripada British. Skeptisme berasal daripada bahasa Yunani skeptomai, yang bermaksud untuk melihat sekitar dan untuk mempertimbangkan. Perolehan ilmu. Sumber perolehan ilmu terdiri daripada wahyu dan tradisi, intuasi dan ilham, ilmu huduri, kearifan tempatan dan wahyu. Wahyu bermaksud dari sudut etimologi, berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud memberitahu dengan segera atau segala yang disampaikan secara rahsia kepada pihak lain supaya dapat diketahuinya. Peranan wahyu menjaga dan memelihara syariat Islam dan petunjuk kepada manusia dan seluruh alam sebagai mukjizat kepada Nabi SAW dan sebagai rujukan dan penyelesaian masalah. Ilham dan intuisi. Intuisi adalah pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses penalaran, iaitu pemikiran. Intuisi juga boleh berlaku dalam keadaan tidak sepenuhnya sedar, iaitu datang ketika tidak difikirkan atau dikehendaki. Intuisi bersifat personal, datang secara tiba-tiba dan tidak boleh diramalkan. Ilmu huduri. Ilmu huduri merupakan satu bentuk ilmu dalam epistemologi Islam yang menyandarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara kehadiran. Al-ilmu al-huduri yang berbeza pengetahuan melalui konsep atau konseptuasi. Akal atau rasio merupakan fungsi daripada organ yang secara fizik bertempat di dalam kepala, iaitu otak. Panca indera digunakan untuk berhubung dengan dunia fizik atau lingkungan di sekitar kita. Kearifan tempatan merujuk kepada disiplin ilmu dan keparan yang berasal daripada budaya asli tempatan. Hikmah. Dari sudut etimologi, al-hikmah merupakan perkataan bahasa Arab yang bermaksud kebijaksanaan, pendapat atau pemikiran yang bagus, pengetahuan, falsafah, kenabian, keadilan, peribahasa ataupun kata-kata bijak dan Al-Quran. Kesepaduan sumber ilmu Islam. Islam mengiktiraf indera sebagai satu alat untuk mengkaji pengetahuan alam. Islam menyuruh penganutnya agar menggunakan akal dengan sebaiknya. Kebenaran ilmu berasaskan kepada beberapa teori kebenaran, iaitu teori kebenaran korespondensi dan teori kebenaran koherensi. Teori kebenaran korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian atau sepadan antara kenyataan idea tentang realiti atau fakta. Benar atau salah terletak pada kesesuaian. Terdapat 5 unsur yang perlu dipenuhi, iaitu kenyataan, kesesuaian, situasi, kenyataan dan keputusan. Suatu penyataan dianggap benar dia bersifat
koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Pertimbangan adalah benar jika ia bersifat konsisten dengan pertimbangan lain. Teori pragmatik. Teori pragmatik adalah teori kebenaran yang memiliki kriteria suatu pengetahuan adalah benar apabila memiliki kegunaan yang praktikal atau bermanfaat dalam kehidupan. Sebagai contoh, seiring perkembangan zaman, teknologi semakin canggih. Para ilmuwan menemukan teknologi-teknologi baru untuk mempermudahkan pekerjaan manusia. Teori-teori kebenaran terbahagi kepada tiga, iaitu teori surat menyurat, teori koheren, teori pragmatik. Teori surat menyurat. Teori surat menyurat menegaskan bahawa kepercayaan atau pernyataan dianggap benar jika ia sepadan atau tepat mencerminkan realiti objek. Dengan kata lain, kebenaran dilihat sebagai kesesuaian antara dalil dan fakta di dunia. Ini adalah pemahaman yang paling umum tentang kebenaran. Teori koheren. Teori koherensi kebenaran ialah konsep falsafah yang menegaskan bahawa kebenaran mana-mana proposisi terletak pada koherennya. Dengan kata lain, penyataan dianggap benar jika ia sesuai secara logik dan konsisten dalam sistem kepercayaan yang lebih luas. Pertimbangkan satu set kepercayaan. Dalam kes ini, kesimpulan secara logik mengikuti daripada dua kepercayaan awal, mewujudkan sistem yang koheren dan konsisten secara dalaman. Kebenaran tidak ditentukan oleh sama ada penyataan itu sesuai dengan realiti luaran, tetapi oleh hubungan logiknya dalam sistem. Sebagai contoh, bayangkan seseorang, iaitu Bob, yang percaya bahawa kerap bersenam dan mengekalkan diet yang sihat akan meningkatkan kesejahteraan keseluruhannya. Menurut teori kebenaran pragmatik, jika Bob mula bersenam dan mengamalkan diet yang sihat, dan akibatnya dia mengalami peningkatan kesihatan dan kualiti hidup yang lebih baik, maka kepercayaannya terhadap manfaat kesihatan senaman dan diet yang sihat dianggap benar. Jika sebaliknya, kepercayaan Bob tidak membawa kepada hasil yang positif walaupun mematuhi gaya hidup sihat, secara pragmatik, kepercayaannya mungkin dianggap palsu dan tidak berguna dalam membimbing tingkah laku. Mengikut teori ini, sesuatu penyataan dianggap benar jika ia membawa kepada hasil praktikal yang berjaya dan berkesan. Menurut teori ini, kebenaran diukur dengan kebolehkerjaan dan kegunaannya. Oleh itu, kebenaran adalah tentatif tidak tetap dan tidak ada kebenaran yang mutlak.